Assalamualaikum warahmatullahi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma ila ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ashabihi wat tabi'in. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمعلمين والمعلمات شيء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan perempuan rahimakumullah? Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini berapa Ramadan? Kita terdiam sekejap. Hari ini 4 Ramadan. Sedar tak sedar kan? Kita dah 4 Ramadan dah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan peluang kepada kita berada di taman syurganya, iaitu majlis ilmu. Dan antara pesan para guru kami, apakah amalan paling bagus dalam malam Lailatul Qadar? Kata beliau, paling bagus sekali amalan dalam Lailatul Qadar adalah berada di dalam majlis ilmu. Kenapa dijawab begitu? Kerana di dalam majlis ilmu itu pasti dah ada malaikat yang datang. Malaikat tersebut berduyun-duyun menghamparkan sayap, menaungi, mendoakan serta memohon keampunan kepada mereka yang berada di dalam majlis ilmu. Jadi jangan kita sia-siakan majlis ilmu tersebut, ya. Dan janganlah kita abaikan tanggungjawab kita sebenarnya untuk menuntut ilmu. Apatah lagi dalam satu sabdaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, Nabi menyatakan bahawa kelebihan, ni antara kelebihan orang yang menuntut ilmu di bulan Ramadan, setiap langkah mereka ke majlis ilmu, setiap langkahan mereka ke majlis ilmu diberi ganjaran sebanyak 1 tahun nilai ibadah orang tersebut. Bayangkanlah, ya,
Sekali langkah setahun nilai ibadah. Jangan pula selepas Ramadan tak datang langsung. Pasal apa? Banyak sangat dah pahala. Jangan macam tu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Allah panjang usia kita hingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan ini. Masya-Allah, tabarakallah. Dan mengingatkan doa yang dibacakan oleh tuan imam kita tadi, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah umur kami di dalam bulan Ramadan, ya. Dan bulan Ramadan ini alladzi faradta fihi as-siyam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan kepada kita berpuasa. Kemudian waja'alta fihi lailatul qadr, dan menjadikan di dalamnya Lailatul Qadar, iaitu malam paling mulia di kalangan seluruh malam, ya. Maka kita ambil kesempatan Ramadan kali ini untuk kita mendapatkan sebanyak-banyak redha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada pagi ini saya ingin bawa semula tajuk yang Jumaat lepas ada sedikit miscommunication. Ya, bukan salah faham, tetapi aturan tersebut ada hikmahnya, iaitulah Ramadan festival ibadah, ya. Ramadan ini adalah festival ibadah. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam yang Nabi berkhutbah kepada para sahabat, ya. Nabi khutbah kepada para sahabat di dalam bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, qad aqbala ilaikum, sesungguh-sungguhnya telah datang kepada kamu syahrullah, bulan Allah, bil barakati wal rahmati wal maghfirati. Dia datang dengan keadaan 3 kelebihan yang dia bawa, ya. Dia datang bawa barakah, dia datang bawa rahmat, dan dia datang bawa keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tak bercanggah pun dengan hadis-hadis yang lain. Walaupun ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, Nabi kata Ramadan, ya, kita baca hadis ni ramai-ramai. Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ya. Dia, kalau kita tak buat macam tu, pagi-pagi ni kan sejuk-sejuk, perut masih lagi ada makanan waktu sahur tadi, dan saya tadi mentakhirkan sahur, ya. Mata kita pun boleh jadi kuyu juga. Ya. Dia tukarkan jadi nanti ceramah Isra wal Mi'raj pula, ya. Baik. Terima kasih. Jadi kita berkomunikasi 2 hala lah, insya-Allah, ya. Jadi yang kita baca tadi hadis dia, Ramadan awal dia adalah rahmat, pertengahannya adalah keampunan, hujungnya dibebaskan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Ramadan ini menawarkan cukup hebatlah segala-galanya. Jadi rugi mereka yang tidak mendapat kelebihan di dalam Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maaf. Nabi sabda lagi, Nabi kata huwa syahrun huwa indallahi afdalus syuhur. Kata Nabi, dia adalah bulan di sisi Allah sebaik-baik bulan. Kita tidak akan dapat bulan yang semulia daripada bulan Ramadan. Ya. Tidak ada bulan yang disebut nama dia di dalam Quran melainkan yang disebut adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, dalam suratul Baqarah ayat 185, muka surat 28 juzuk yang kedua. Tak ada. Tuan-puan carilah bulan-bulan lain daripada 12 bulan. Nak cari tengok Syawal ada tak? Tak ada. Ya. Nak cari tengok bulan Muharram, tak ada. Ya. Bulan Zulhijjah ke? Tak ada. Tak ada. Ya. Bulan Rabiul Awal pun tak ada, ya. Yang ada bulan Ramadan aja. Itu disebut dengan jelas. Yang lain sebutan umum, sehingga bulan-bulan haram, wa minha arba'atun hurum, 4 bulan yang haram pun disebut umum, ya. Ya, tak disebut dengan perkataan bulan itu kecuali Ramadan.
Kemudian Nabi kata, yang ni penting, ayyamuhu afdalul ayyam, kata Nabi. Hari-hari dalam Ramadan adalah sebaik-baik hari. Hari-hari dalam Ramadan ni sebaik-baik hari. Walayalihi afdalul layali, malam-malam dalam Ramadan adalah sebaik-baik malam. Wa sa'atuhu afdalus sa'at, dan jam-jam dalam Ramadan adalah sebaik-baik jam. Tak boleh lawan dengan bulan-bulan yang lain. Mana kita nak cari sedahsyat tu? Mana kita nak cari sedahsyat tu? Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi kata lagi, huwa syahrun du'itum fihi ila dhiyafatillah. Itulah bulan di mana kamu semua dijemput menjadi tetamu Allah. Semua kita ni dijemput menjadi tetamu Allah dalam bulan apa? Ramadan. Wa ju'iltum fihi min ahli karamatillah. Kemudian selepas dapat jemputan untuk menjadi tetamu Allah, dijadikan kamu dalam bulan Ramadan min ahli karamatillah, daripada orang yang mendapat kemuliaan, ahli Allah Subhanahu wa taala. Dahsyatnya, ya. Kita dapat apa-apa pingat, ya, apa-apa anugerah, apa-apa penghargaan, seronok sangat dah. Yang bagi itu manusia, ya, yang bagi itu makhluk. Ini yang bagi Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat. Cukup dahsyat. Ya, jadi siapa tak dapat ambil manfaat ini, rugi sangat-sangat. Na'udzubillahi min dzalik. Rugi sangat-sangat, ya. Kemudian kata Allah kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang ni saya ingatlah kalau dekat sekolah kan, anak-anak dia bila guru-guru kata apa atau ustaz-ustaz bagi ceramah kata apa-apa, dia suka buat terus. Dia mengimplementasikan benda tersebut, ya. Apa Nabi kata? Nabi kata, anfasukum fihi tasbih. Nafas kamu dalam Ramadan jadi tasbih. Bila kat sekolah kita sebut nafas kita dalam Ramadan ni jadi tasbih. Jadi anak-anak ni kan dia buat ya. Bagus. Sebab apa? Dia faham. Dia faham, ya. Kita kadang-kadang bila sebut nafas jadi tasbih, kita buat nafas jadi tasbih. Dia anak-anak ni dia ambil manfaat tu, ya. Walaupun kita nampak macam dia main-main, ya kan. Itu memang budak-budak, tak apa, ya. Kemudian Nabi kata, wa naumukum fihi ibadatun. Tidur kamu dalam Ramadan itu Allah bagi pahala ibadah. Ada 2-3 orang boom tidur terus, ya. Lepas tu dia bangun baliklah, dia buat-buat je. Tidur dapat pahala. Tidur dalam majlis ilmu dapat pahala, ustaz. Dapat. Dapat. Allah Ta'ala bagi. Kerana apa? Kelebihan berada dalam majlis ilmu. Itu hebat dalam majlis ilmu ni, ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, jangan berdengkur sudahlah, terkejut orang sebelah sekejap lagi. Nabi kata lagi, wa du'a'uk wa amalukum fihi maqbulun. Amalan kamu dalam bulan Ramadan ini Allah terima. Buat amalan ini, buat amalan itu, maqbulun, kata Allah, Allah terima. Maksud amal di sini adalah amal salih. Wa du'a'ukum fihi mustajabun. Doa kamu, permintaan kamu dalam bulan Ramadan diistijabahkan. Bila tu? 24 waktu. 24 jam. Setiap detik, setiap kita sebut bahasa kita saat, ya. Bahasa Arab saat itu maksudnya jam. Maksudnya setiap every second, ya. A fracture of time. Setiap detikkan masa Allah Ta'ala kabul doa kita. Jadi rugi kalau tak minta doa dalam Ramadan. Rugi. Siang malam. Kalau puasa ni sehingga berbuka, ya. Tapi Ramadan siang malam. Siang malam Allah makbul doa. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam sambung. Nabi kata, Fas'alu rabbakum biniyatin sadiqatin wa qulubin tahirah. Maka kamu minta kepada Tuhan kamu. Minta Allah Subhanahu wa taala, minta dengan dia. Apa dia? Biniyatin sadiqah, dengan niat yang benar. Ni niat di dalam kalbu ni, ya. Niat ini bagi niat yang betul. Wa qulubin tahirah, dan dengan kalbu yang suci bersih. Jangan ada tujuan-tujuan yang tak elok,
Jangan. Ya. Jangan ada helah-helah kita minta dengan sebenar-benar permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa? An yuwaffiqakum, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kamu semua. Untuk apa? Lisiyamihi, untuk kamu puasa dalam Ramadan, wa tilawati kitabih, dan untuk kamu membaca, bertilawah, menyampaikan bacaan kitabnya. Ramadan tak dapat dipisahkan daripada dua, iaitu satu, puasa, dua, Al-Quran. Dan dua-dua ini akan datang pada hari kiamat nanti bagi syafaat kepada orang yang laksanakan kedua-duanya. Puasa akan berkata, ya Allah, hari ini aku nak bagi syafaat kepada orang yang mengamalkan puasa. Dia tahan lapar, tahan dahaga, tahan perkara yang batalkan puasa, tahan benda yang sia-siakan Ramadan dia siang hari, kerana nak dapat redha Engkau. Hari ini aku datang ya Allah nak bagi syafaat pada dia. Quran datang. Quran bagi tahu Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah Maha tahu. Apa dia kata Quran? Ya Allah, orang ini dia baca aku bersengkang mata, mengantuk ni ya Allah ya Rabbi. Baca lain tak mengantuk, baca Quran mengantuk, ya, tapi dia sengkangkan mata dia, terbeliakkan mata dia untuk baca Quran. Hari ini aku datang ya Allah untuk nak bela dia. Masya Allah, tabarakallah. Mana nak dapat, hadirin hadirat rahimakumullah, ya. Lalu Nabi sebut lagi, fa inna syaqiyya, yang ni yang paling kita takut. Fa inna syaqiyya man hurima ghufran Allah fi hadha syahril azim. Maka sungguh-sungguh celaka, naudzubillahi min dzalik, ya. Siapa yang celaka di sini? Orang yang diharamkan Allah akan keampunannya. Allahu akbar. Rugilah sangat-sangat. Bulan Ramadan patut dapat keampunan Allah, tapi diharamkan oleh Allah dapat keampunan. Apa? Sebab apa? Sebab tak pernah mohon ampun kepada Allah, tak pernah minta. Jadi mintalah, bukan susah pun, ya. Kita sebut dua perkataan je, ikut saya ramai-ramai. Astaghfirullah, sebut astaghfirullah, astaghfirullah. Dua perkataan tu je. Astaghfirullah, astaghfirullah, saya mohon ampun dengan Allah. Jadi rugi. Bila hadis ni dibacakan, ada orang kata herannya, kata bulan pengampunan, tapi ada orang diharamkan pengampunan. Ada. Itu kena syarah. Kita baca hadis ni kena guru, ada guru, ya. Apa dia? Dia tak mau minta ampun pada Allah. Tak mau dia, angkuh dia. Maka orang tersebut Allah haramkan pengampunan dia. Jangan sombong dengan Allah. Kita hamba dia, tak ada apa lah kita ni, tak ada apa, semua rahmat dia. Biasa dengarkan satu kisah. Kisah ni sangat popular, ya, masyhur sangat-sangat, di mana diriwayatkan satu orang ketika Allah menghisab dia di hari kiamat nanti, Allah kata, masukkanlah dia ke dalam syurga aku dengan rahmat aku. Dengan rahmat aku. Nah, rahmat Allah. Dia kata, tak ya Allah, aku nak masuk syurga dengan amalan aku. Kan, aku buat amalan banyak di atas muka bumi ni. Jadi Allah Ta'ala kata, baik, malaikat kira amalan dia. Kira dapat amalan dia. Allah, kalkulator malaikat tu, ya, lagi dahsyat daripada kalkulator kita. Kan, kita kadang tersilap tekan formula, siap dah. Lalu kata Allah, timbang amalan dia sebelah, dengan rahmat aku bagi mata kepada dia sebiji, sebelah mata cukup, tak payah dua-dua, ambil satu ya, timbang. Bila timbang mata dengan apa? Amalan tadi, berat lagi akan mata tersebut punya rahmat Allah daripada amalan dia. Lalu Allah Ta'ala firman pada dia, sekarang macam mana? Sekarang macam mana? Dia kata, ampunkan aku ya Allah, aku nak masuk syurga dengan rahmat Engkau. Ya, hadirin hadirat rahimakumullah.
Kemudian Nabi kata lagi, yang ni selalu kita dengar jawapan dengan mak ayah kita, kenapa kena puasa kan? Tanya kenapa kena puasa? Anak-anak kita kan, bila kita kata puasalah hari ni, cubalah puasa sejam, 2 jam, 3 jam, ya. Tuan-puan jangan paksa anak-anak yang mumayyiz tetapi belum baligh lagi puasa. Ya, didik dia. Dia mumayyiz dah, ya. 4 tahun tu dia mumayyiz dah. Ya, 5 tahun lagi lah. 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, ya. Tapi pujuk dia. Puasa. Dia dengan solat dia ada beza. Solat 7 tahun suruh solat, maksudnya kena ajar lagi awal. Masuk 10 tahun. Ini jangan juga salah faham. Bahasa pukul tu, ya, bukanlah pukul yang disalah faham sampai budak tu cedera. Pukulan itu kadang-kadang kita bagi tamsilan, ya, kita pukul cara dia berfikir. Kan? Terpukul saya dengan kata-kata tadi. Itu bahasa dia. Ya. Contohlah, kita suruh dia semayang subuh, dia duduk lihat. Kita balik masjid, kan, semayang subuh. Bukan hari ni lah, hari ni kita dengan kuliah dulu. Habis-habis semayang kita pun balik. Kita kata, bangun solat cepat. Bunyi macam-macam lah kan. Kita kata nak dengar satu kisah tak? Tadi Abah balik dari masjid, dari surau tadi. Abah lalu satu kawasan tu, Abah tengok lembu, kambing, kucing semua semayang. Dia daripada duduk mamai tu bangun, tengok kita. Biar betul lah Abah, dia tak tutup aurat tu. Uduk pun tak ambil, kan. Berak kencing pun tak basuh. Macam mana semayang? Itulah, takkan nak jadi macam dia orang. Dia pun, takkan aku nak jadi macam lembu tadi. Bangunlah. Itu sebab ada kita baca macam-macam lah, ya. Ada yang dia kata pukul kerana sayang isteri dia, pukul kerana sayang. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah, minta jauh. Isteri dia kata kenapa pukul dia? Kerana sayang. Merapu dia ni. Ini semua pembohongan atas nama agama. Ya, pembohongan atas nama agama. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tuan-tuan baca dalam sirah macam mana kerenah mereka. Nabi tak pernah pun naik tangan dengan para isteri Nabi. Tak pernah. Tak pernah juga, ya, nak pukul mereka dengan benda lain. Kau ambil kain ke pukul. Tak pernah. Ya, lagi manja, lagi sayang ada. Walaupun merajuk dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallah, ya. Ni dengar elok-elok. Apa dia? Bila kita puasa dulu, mak ayah kita bagi tahu kita nak rasa macam mana orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang kebuluran, tak ada makanan. Dan sekarang takkanlah jawapan yang sama juga, umur 40, 50 lah, ya. Takkan nak jawab macam tu juga. Inilah jawapan Nabi. Inilah jawapan yang la'allakum tattaqun, mudahan membentuk nilai ketakwaan. Kita baca hadis yang potongan yang ini, ya. Nabi kata wadhkuru biju'ikum wa 'atshikum fihi ju'a yaumal qiyamati wa 'atshah. Ini dia pengertian kenapa kena puasa. Kenapa kena puasa di umur-umur dewasa. Nabi kata wadhkuru, kamu ingat, kata Nabi, ingat apa? Biju'ikum, dengan lapar kamu, wa 'atshikum, dan dahaga kamu, fihi, di dalam bulan Ramadan itu. Ju'a, esok kamu akan lapar, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wa 'atshah, dan dahaga kamu yang amat dahsyat. Hari kiamat esok bukan ada bazar Ramadan, tak ada. Hari ni susah macam mana pun, kalau kata di Malaysia ni, ya, susah macam mana pun, datanglah masjid surau, ada
berbuka puasa secara jama'i, jamaah ramai-ramai? Ada tak tempat kita? Ada. Ada satu orang pengawal, pengawas tunggu Jemaah Nurul Ikhlas kan ni? Ada tak? Tak ada kan? Siapa datang buka? Siapa datang buka? Tak kira siapa-siapa pun. Warga Malaysia aja boleh buka. Tak ada. Dulu satu ketika memanglah itu waliul amri punya arahan. Ikut je lah. Tak ada masalah kan? Sedih waktu tu. Tapi kita ikutlah. Kita ikut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ya. Tapi sekarang dah terbuka balik. Masya Allah, tabarakallah. Tapi bayang hari kiamat esok. Dahaga dia cukup dahsyat. Karena itu ada satu hadis. Ada golongan yang hari kiamat dihidang dengan makanan, minuman yang enak-enak. Makanlah, tak ada sekatan, kata malaikat. Tapi ada golongan yang diharamkan mereka nak jamah walaupun titisan air. Tak boleh. Lalu mereka tanya, kenapa puak-puak tu boleh makan, kami tak boleh makan? Maka malaikat jawab, mereka di dunia menahan makan dan minum ketika Allah perintahkan kepada mereka. Tapi kamu, na'udzubillah min zalik, ya, makan dan minum dikala Allah mengharamkan kepada kamu makanan dan minum. Dan hari ini Allah izinkan mereka makan dan minumlah sedahsyat-dahsyatnya, dan kamu tidak diberi izin untuk makan dan minum. Dahsyat. Ya. Jangan duk ingat ada macam bazar Ramadan pula esok. Tak ada. Kita pun tak tahu, hadirin rahimakumullah, hari itu macam mana. Khabar yang sampai kepada kita, realitinya besok kita nampak. Dan tak akan berbeza dengan khabarnya, tetapi rasa dia itu lebih dahsyat lagi. Na'udzubillahi min zalik. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa tasaddaqu ala fuqara'ikum wa masakinikum. Bulan Ramadan ni bagilah sedekah, keluar sedekah ala fuqara'ikum, kepada orang-orang fakir di kalangan kamu, wa masakinikum, dan orang-orang miskin di kalangan kamu. Kejap lagi Nabi akan bagi tahu apa dahsyatnya faedah tersebut. Ya, kata Nabi lagi dalam bulan Ramadan ini, wa waqqiru kibarakum warhamu sigharakum, wa tasaddaqu, dan wa waqqiru, dan kamu hormatilah kibarakum, orang-orang tua di kalangan kamu. Orang tua kita datang, ya, bawa mereka ke depan, letak kursi, tak apa. Kalau kita tengok di negara-negara Arab, kita pergi tengok saf depan ni saf depan ni kerusi, ya, saf depan ke kerusi. Imam duduk atas kerusi juga ke ustaz? Dah. Imam dia berdiri, ya, saf depan tu kerusi, barulah orang-orang berdiri. Dia bagi keutamaan kepada orang-orang tua. Ini Nabi suruh dalam Ramadan, muliakan orang tua. Ya. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ya. Ini ujub. Bab yang dibicarakan panjang lebar. Panjang lebar. Sehingga kalau kita nampak apa pun di depan mata kita, sangkaan yang datang mesti sangkaan baik. Kita bulan Ramadan ni, iblis kita jumpa kejap lagi, Nabi akan kata macam mana. Iblis, syaitan dirantai. Tapi kenapa masih ada macam-macam PL dalam Ramadan? Iblis kata, oi, Ramadan pun nak salah aku juga. Ya, aku bukan kacau hang pun. Itu adalah kerana nafsu kita. Sebab tu disuruh puasa. Kita tengok orang, ni ujub, kena buang. Kita akan kata macam bagus dia tu, tak pasal-pasal pun. Bukan orang tu buat apa pun dengan kita. Ya, perelokkan kat dalam ini, perelokkan kat dalam ni. Maka dalam kitab tu panjanglah, saya ringkas. Dia kata kalau orang tua lihat anak muda, saya habiskan dulu hadis ni. Ya, wa waqqiru kibarakum warhamu sigharakum. Orang tua dimuliakan, muliakan orang tua, dan tolong sayangi orang-orang muda dalam Ramadan. Dalam kitab panjang, saya ringkas ni, dia kata kalau yang muda ni pandang yang tua, ya,
Dia ni buat apalah tua-tua dah. Dah. Dia suruh tukar. Yang muda ni mesti kata dalam kalbu dia, beruntungnya dia ni. Tentu amalan dia banyak, ya. Amalan dia banyak dan istighfarnya pun banyak dan zikir dia pun banyak dan salat dia pun banyak dan banyak lagi ibadah dia. Masya-Allah, dia lagi bagus pada aku. Tu disuruh buat macam tu. Tengok pula budak kecil. Ya. Yang tua tengok budak kecil. Jangan kata alah budak apa. Jangan. Dalam kitab dia kata apa? Disuruh pujuk hati kita ni, kata apa pada anak-anak muda ni? Dia masih muda. Ya. Dosa dia masih sikit. Ya. Entah-entah amalan dia lebih banyak daripada kita. Masya-Allah, tabarakallah. Ya. Allah suka orang tua yang beribadah, tapi Allah lebih suka orang muda yang banyak ibadah. Kemudian itu baru tua muda, ya. Belum lagi jahil dengan alim. Orang-orang jahil melihat orang alim, tentulah kadang-kadang dia datang, ya, dia alim. Tapi masalah si alim ni, ya, si ada ilmu ni, dia tengok orang-orang jahil, dia kata apalah. Jangan. Dia mesti pujuk hati dia dengan berkata, melintaskan diri dia dalam hati dia tu, kata apa? Kalau dia buat dosa, dia buat dalam kejahilan. Tapi ya Allah, aku kalau buat dosa, aku buat dalam, aku tahu tu dosa. Tu dia. Dia suruh pujuk sampai macam tu. Sampai macam tu sekali. Lalu hadirin rahimakumullah, kalau anak-anak muda pula datang kan, kita raikan mereka. Oh bagus. Surau Nurul Ikhlas memang menantikan kehadiran anak-anak muda. Ya. Siapa yang cakap ni? Yang cakap ni yang tua-tua. Ya. Anak-anak muda pula kata terima kasih ayah-ayah, ibu-ibu, kerana apa? Kerana menyayangi kami. Kami sangat memuliakan kalian. Kan elok macam tu. Ya. Ini orang datang jeling, datang jeling. Buat salah apalah kita ni kan? Jangan macam tu. Jangan macam tu. Anak-anak memang kena didik, tapi nama pun anak, nama pun budak kecil, ya. Ya. Bawalah mereka datang masjid surau. Walaupun mereka lari sana sini. Kadang-kadang mereka naik mimbar ni bagi khutbah. Tak pasal-pasal. Kan? Firailah mereka. Ini Ramadan. Baik. Kemudian kita tunggu apa? Kita tunggu raya baru nak bermaaf-maafan. Apa Nabi kata? Jom kita baca balik. Nampak nak naik ke langit tu, jom kita turun balik. Okey. Ikut ya. Wasilu arhamakum wahfadhu alsinatakum waghuddu amma la yahillu an-nadharu ilaihi absarakum. Apa kata Nabi? Nabi kata dalam bulan Ramadan ini sambunglah tali silaturahim kamu dalam Ramadan. Jangan tunggu nak raya, tapi buat dalam Ramadan. Kemudian Nabi kata lagi, jaga lidah kamu dalam Ramadan. Jaga. Kurangkan bercakap dalam Ramadan. Nak bercakap benda baik-baik aja. Ya. Cik Pah, awak nak tahu tak? Tahu apa? Jiran kita tu, alhamdulillah Ramadan. Ya kan? Alhamdulillah Ramadan. Dengarlah orang nak cakap ni. Alhamdulillah Ramadan ni, ya. Baik-baik semua, elok-elok semua. Adalah macam bagus awak ni. Ya, awak pun bagus, kan? Isi dia kata lain orang nak cakap, lain pula yang dia cakap. Ya, Ramadan semua elok-elok. Cukup. Tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni hari ni sedap lah sebab bercakap. Saya bercakap mudahlah. Tapi bila sampai waktu nak amal tu, Masya Allah, tabarakallah. Hari keberapa Ramadan ya? Sekejap. Hari keberapa Ramadan tak ingat. Hari kedua Ramadan. Hari kedua Ramadan Jumaat, ya. Jam juga hari tu saya ambil anak dari asrama. Bila balik kan, biasalah hari Jumaat, biasalah mesti jamnya. Kalau hari Jumaat tak jam tu alamat-alamat kecil kiamat. Kan? Tak tahulah kalau di sini tak jam. Plus tu memang jam, ya, KL jam.
Jadi bila jam ni tuan-puan, adalah kereta yang akan ambil lane paling kiri kecemasan tu. Paling kiri. Sangka baik je, mungkin dia sakit perut. Mana kita tahu? Mana kita tahu? Kan? Tak payah ambil kerja polis, kita bukan polis. Sibuk kita pula nak ambil gambar, post pergi kat PDRM. Kan? Dia sakit perut mungkin. Ya. Mungkin kalau dia tak sakit perut, orang sebelah dia sakit perut, tatah tercirit dah. Ya. Adalah motor kereta yang lain pompen. Kemudian terpandanglah mata ni, astagfirullah. Satu orang menunjukkan simbol yang tak sopan. Saya pun kata, ya Allah, astagfirullah. Kita tak kata kita baik, tapi waktu tu kita pun nak kena jaga hati juga. Itu yang kita kata tu. Kita yang tahu ni kena sebut apa dalam hati. Dia buat benda tu mungkin kerana dia tidak ada ilmu. Tapi kita buat kerana kita ada ilmu, lagi teruk, na'udzubillahi min zalik, dosa kita. Kenapa Ramadan ni dia bulan yang disuruh kita jaga segala benda. Sebab tu puasa ada 3 peringkat. Kita sebut yang pertama awam, yang kedua apa? Khusus, yang ketiga khususul khusus. Ni yang disebut selalu kepada kita. Puasa awam ni ramai. Sebab tu Nabi kata kam min saimin, berapa ramai orang berpuasa. Ya, laisa lahu min siyamihi ya illa al-ju' wal 'atash. Tak ada apa dia dapat daripada puasa dia melainkan lapar dan dahaga aja. Ya. Dia kena puasa juga. Ada orang tanya, ustaz, kalau saya dah buat macam-macam ustaz maksiat, ya, tapi tak makan lagi ustaz, pahala hilang dah, boleh buka puasa dah? Oi, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tapi tetap kena puasa. Itu puasa awam. Dia jaga tak makan, dia jaga tak minum, dia jaga apa lagi? Perkara yang batal puasa. 3 tu je dia buat. Tapi puasa khusus, dia jaga yang keempat. Jaga apa? Anggota zahir. Dia pun dia puasa juga. Itu yang kita baca tadi tu. Jaga lidah, jaga pandangan mata kamu, kata Nabi. Tundukkan dia kepada benda yang tak dihalalkan kepada kamu. Wa amma, dan juga la yahillul istima'u ilaihi asma'akum. Tahan telinga kamu daripada dengar benda yang tak patut kamu dengar. Itu puasa apa? Puasa zahir. Tambah lagi yang keempat, khusus. Dia jaga tangan ni nak type yang tak elok, dia berhenti. Tapi ada lagi satu, khususul khusus. Yang kelima, dia puasa apa? Dia puasa sampai peringkat qalbu dia pun puasa. Itu yang kita baca tadi tu dalam kitab Bidayah. Nak lintas yang tak elok aja, astagfirullah. Kat sini, ya. Nak lintas yang tak bagus saja, astagfirullah. Kemudian Nabi kata, ya, wa tahannanu ala aitamin nas. Kamu buat baiklah, ya, caknalah, layanlah elok-elok anak-anak yatim manusia. Sebab apa? Kata Nabi, yutahannan ala aitamikum, akan berlaku kasih belas orang-orang lain kepada anak-anak yatim di kalangan kamu. Disuruh kita buat baik kepada anak yatim lain. Kita tak tahu tuan-puan dalam keadaan bila nak jadi yatimnya anak kita. Na'udzubillah min zalik. Kita boleh minta dengan Allah, tapi yang nak jadi kita tak tahu. Tak tahu. Masya Allah, tabarakallah. Wa tubu ila Allahi min dhunubikum. Itu disuruh taubatlah kamu kepada Allah daripada dosa-dosa kamu. Warfa'u ilaihi aydiyakum bid-du'a fi awqati salatikum. Angkat tangan kamu berdoa kepada Allah setiap kali salat kamu. Hadirin rahimakumullah, kalau tuan-puan dapat video klip, ya, saya dapat video klip tu. Adalah kawan tu bercakap, dia kata lepas salat waktu zikir, bukan waktu doa. La haula wala quwata illa billah. Waktu doa ni hadirin rahimakumullah, setiap masa di tempat-tempat yang bagus-bagus doalah. Hatta nak masuk tandas pun disuruh doa, keluar tandas pun doa. La haula wala quwata illa billah. Bila masa datang yang tak boleh doa, lepas salat doa, sebelum salat doalah. Ya, doa. Dia mungkinlah dia tengok amalan kita, tempat kita ni duduk doa, lepas salat ada doa, ya. Ini Nabi kata,
warfa'u, kamu angkat, ya, angkat apa? Aydiyakum, tangan kamu angkatlah, Nabi kata, ilaihi, kepada Allah, ya, biddu'a, dengan kamu minta, bila? Fi awqati salatikum, pada waktu-waktu salat kamu. Ya Rab, Nabi suruh, rugi siapa tak buat. Kemudian Nabi kata, fa innaha afdalus sa'at, itulah dia sebenarnya paling afdal waktu, jam dan ketika. Kenapa? Yanzurullah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian, ya, kepada siapa? Fiha, dalam bulan Ramadan, pada waktu salat itu, awqati salatikum, birrahmati, dengan kasih sayang Allah, ila ibadihi, kepada hamba-hamba dia. Hamba dia dah sembah dia, kemudian hamba dia minta kepada dia. Ini dalil daripada suratul Fatihah. Ya, sama-sama kita baca, kotlah kita lupa dalil itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulang. Iyyaka na'budu, kepada Engkau ya Allah kami sembah, dan kepada Engkau kami minta tolong. Kita minta dengan Allah, kita sembah pun siapa? Allah juga. Jangan sembah lain, minta tolong dekat lain, jangan. Kemudian Nabi kata, yujibuhum idza najauhu, dia akan perkenankan kamu bila kamu minta kepada dia, ya. Wa yulabbihim idza nadauhu, dan menyahut panggilan kamu apabila kamu menyerunya. Wa yu'tihim idza sa'aluhu, dan memberikan kepada hambanya, mereka yang mana berhajatkan kepada dia, meminta daripada dia, ya. Wa yastajibu lahum idza da'awhu, dan memperkenankan, mengkabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadanya. Masya-Allah. Ayyuhan nas, Nabi kata, inna anfusakum marhunah, ya, sesungguh-sungguhnya diri kamu ni ditawan, dibelenggu, kena gari. Kena gari dengan apa? Kena tawan dengan apa? Bi'a'malikum, dengan amalan-amalan kamu. Maksudnya dekat sini amalan yang tak bagus. Fafakkuha, Nabi kata, kamu bebaskan diri kamu daripada belenggu tersebut. Caranya apa? Biistighfarikum. Berapa kali Nabi sebut? Dengan kamu mohon ampun kepada Allah. Jom kita sebut, astaghfirullah. Ya, berapa kali Nabi duk sebut ni? Minta ampun, taubat, hingga Nabi bagi ancaman, Allah haramkan pengampunan bagi orang yang sombong, tak mau minta keampunan daripada Allah. Lalu Nabi kata, wa zuhurakum thaqilatun min auzarikum, belakang kamu ni, kamu akan rasa apa? Rasa berat dengan tanggungan dosa kamu. Rasa berat. Kita nak buat ibadat rasa berat, ya, nak buat kebaikan rasa berat, nak bangun qiyam rasa berat. Bukan takat bangun qiyamnya, nak bangun sahur pun berat. Merangkah bangun sahur, ya, meleleh dekat meja makan. Tengok pula kari Allah, ya. Waktu tu kalau boleh, hadirin rahimakumullah, ya, ringkah-ringkah aja kalau boleh, astaghfirullah. Tapi Nabi kata apa? Fakhaffifu anha bituli sujudikum. Kamu nak bagi ringan berat tanggungan dosa kamu, caranya apa? Ringankan dengan memanjangkan sujud-sujud kamu. Tapi nak syarah juga sikit. Sujud yang boleh panjang ni, ya, adalah sujud kita sembahyang seorang-seorang tak apa. Bagilah panjang, sejam nak sujud pun tak apa. Tapi kalau jemaah tuan-puan, kena pertimbangkan jemaah yang duduk belakang kita. Ada jemaah yang jenis lenguh, kita sujud lama-lama, krem dia tuan-puan. Keras. Tak boleh bangun. Orang kata imam tadi dah lama, dia ni tak bangun-bangun terus. Nak buat macam mana? Krem dah habis. Jangan. Agak-agak lah, ya. Tapi kalau sembahyang seorang-seorang, sujudlah sejam pun. Setiap kali sujud sejam, tak apa. Kita sembahyang kita, ya, sembahyang sunat dan sebagainya. Tak ganggu orang, sujudlah kita. Hadirin rahimakumullah. Lama-lama orang tolong angkat, takut meninggal dah. Padahal kita sujud lagi tak apa. Lagi dahsyat, cemburu kita ada orang meninggal dalam keadaan sujud. Allah, ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi kata lagi,
wa'lamu anna Allah aqsama bi'izzatihi alla yu'adzibal musallina was-sajidin. Ketahuilah oleh kamu semua, kata Nabi, bahawa Allah Ta'ala telah bersumpah dengan zatnya yang maha agung, yang maha mulia, yang maha hebat, bahawa dia tidak akan mengazab orang-orang yang salat dan orang-orang yang sujud kepada dia. Dahsyat. Lalu Nabi kata lagi, wa alla yurawwi'ahum bin nari yaumal qiyamah yauma yaqumun nasi li rabbil alamin. Allah Ta'ala tak akan menghalau mereka, mengancam mereka, ya. Allah Ta'ala tidak akan memberikan apa kita sebut sebagai amaran-amaran keras kepada mereka hari di mana manusia dibangunkan untuk menghadap Allah Tuhan semesta alam. Ya Allah. Ayyuhan nas, Nabi kata lagi, man fattara, siapa yang bagi sediakan juadah berbuka, ya, minkum, di kalangan kamu ni, siapa yang bagi juadah berbuka, saiman mu'minan, hanya kepada satu orang yang berpuasa, dia orang mukmin. Lalu Nabi kata, fi hadha syahri, pada bulan ini, bulan lain tak dapat. Bulan ni kamu dapat. Apa dia dapatan dia? Kana lahu bidzalika, demikian kalau dia buat, bagi makan orang sebiji kurma, bagi orang buka puasa, ya, secawan air, sebekas makanan atau sebagainya. Demikian yang dia buat di bulan ini, kata Nabi. Allah Ta'ala, pertama, aitqu nasamah, Allah Ta'ala lepaskan dia daripada sebarang azab api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa maghfiratun lima madha min dhunubi, dan Allah Ta'ala ampunkan apa yang dah berlalu daripada dosa-dosa dia. Habis Allah Ta'ala ampunkan. Okey, bagi orang makan berbuka puasa. Tabung buka puasa kita buka lagi tak? Buka lagi. Perempuan bubuh dah. Bubuh lah, banyak mana pun bubuh lah. Jawatan kuasa nanti urus. Ada satu kisah, tuan-tuan boleh tahan lagi kan ni? Boleh. Hari ni tak kerja kan? Tak pergi kerja, dia tidur. Tak apa. Satu kisah. Kisah ni kadang kita dah dengar, kadang kita tak dengar lagi. Satu orang sahabat Nabi, dia nak meninggal dunia. Dia duduk sebut macam meracau lah. Di atas pembaringan ni, duduk sebut, kalau sebiji tamar, kalau sebiji tamar. Kejap-kejap, kalau sebiji tamar, kalau sebiji tamar. Kemudian dia meninggal dunia. La ilaha illallah, meninggal dunia. Nabi kata husnul khatimah. Nabi urus dengan sahabat semua, selesai. Sahabat tanya Nabi, kenapa kawan kita tadi duk sebut kalau sebiji tamar, kalau sebiji tamar? Apa Nabi kata? Nabi kata, dia ni nak meninggal tadi, Allah Ta'ala tunjuk amalan dia. Ya, dia buat amalan ni pahala dia. Ni dia dapat esok, seronok dia. Dia buat amalan ni, dia dapat esok. Habis tu yang sebiji tamar tu, okey apa? Nabi kata dekat ujung sekali, ya, dia tengok, dia dapat, esok ni dia dapat satu gunung syurga punya harta tu, dia dapat separuh je. Kalau kita tengok apa, bell curve tu kan, macam lengkungan loceng tu lah, macam bukit lah, takkan tak bisa tengok bukit kan. Tapi dah dapat separuh aja. Gunung tu dapat separuh. Bukit lagi, gunung lagi besar lah pada bukit. Lalu dia tanya malaikat, kenapa yang tu dapat separuh kan? Yang lain semua dapat banyak, cukup semua. Bagilah segunung. Malaikat kata tak boleh. Pasal apa? Malaikat pun playback balik lah amalan dia. Kalau hari ni orang selalu sebut YouTube lah kan. TikTok ringkas sangat. Apa amalan dia buat? Satu hari dalam masjid Nabi, ya, mereka duduk tunggu nak buka puasa. Lepas buka puasa nak solat dengan Nabi. Okey. Lalu satu orang ni dia duduk tunggu, tak ada apa. Yang lain pakat duduk pegang kurma. Antara amalan sunat yang kita jarang buat lah, ni boleh buat ni boleh buat, ialah membelek-belek kurma sebelum buka puasa. Kurma lah, takkan nak belek kuih talam kan, melengah jari kita. Kurma ni apa dia? Tamar. Kurma ni buah kurma, maaf, kurma pula, tamar, ya. Dia membelek tamar. Tamar ni kurma kering, rutab, kurma basah. Lalu dia membelek tamar. Duk belek tamar. Belek tamar ni boleh cium, tak apa, dia bukan ada bau. Boleh cium, jangan ngap lagi, sudah lah. Cium kan, belek.
Ramah-ramah dia, bagi dia lembut. Itu sunnah Nabi buat tu. Letak di mata. Kemudian hadirin rahimakumullah, kawan dia tak buat. Kawan duduk diam. Dia kata, kau mana tamar engkau? Aku tak ada tamar. Air pun tak ada. Tak boleh macam ni. Tak sampai hati aku tengok. Dia pun koyak lah. Buah kurma dia tu, dia koyak separuh, ya, bagi kat kawan dia. Malaikat kata, yang kau dapat gunung ni separuh, engkau bagi separuh aja tamar. Kalau aku bagi sebiji, kalau engkau bagi sebiji, ni hang kau dapat. Tapi tak boleh, kau bagi separuh. Tu dia meracau, kata Nabi, kalau sebiji tamar. Ibu-ibu, jiran-jiran, kita nak bagi dekat jiran tetangga, kalau dah buat talam keladi tu, tak payah potong-potong. Nanti nak meninggal sebut, kalau Allah setalam keladi, kalau setalam keladi. Saya gurau ya tuan-puan. Masya Allah, punya dahsyat amalan bagi orang buka puasa bulan Ramadan. Hadis yang lain Nabi kata apa? Dia dapat pahala orang dia bagi buka puasa tu, keseluruhan amalan tu dia dapat. Tapi orang tersebut juga tak kurang pun amalan dia di sisi Allah, dia tetap dapat. Punya dahsyat. Qila, lalu sahabat pun kata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, falaisa kulluna yaqdir ala dhalika falaisa kullana yaqdiru ala dhalika. Bukanlah kami semua ni mampu ya Allah nak bagi orang makan buka puasa. Kan sahabat kata. Nabi kata apa? Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Kamu takut, kamu hindari diri kamu daripada azab api neraka walau dengan beberapa gigit tamar. Segigit tamar pun tak apa. Sahabat tadi bagi separuh pun dapat punya dahsyat dia. Tu pun duk menyesal. Nabi kata, ittaqun nar walau bisyurbatin min ma. Kamu hindari diri kamu daripada api neraka Allah walau dengan beberapa teguk air. Ya Allah, ya. Seteguk air pun bagilah. Hujung-hujung hadis Nabi seru, ayyuhan nas, Nabi kata, wahai manusia, wahai umatku, man hassana minkum fi hadha syahri khuluqahu, siapa yang buat baik perangai dia pada bulan Ramadan, dia buat baik perangai dia pada bulan Ramadan. Ya. Apa antaranya dia buat baik? Contohlah, ya, dia suka kentut dekat muka kawan dia. Ni ya, dia bukan kira tua muda yang jenis kelolo ni kan. Dia nak kentut, dia pergi kat kawan dia, pret. Kawan dia kata, hang ni perangai kan. Tapi Ramadan dia buat bagi elok. Nabi kata apa? Dengan mengelokkan perangai dalam bulan Ramadan itu, Masya Allah, tabarakallah. Dengar elok-elok lah. Kana lahu jawazan ala sirat yawma tazila fihi al-aqdam. Yawma tazilla fihi al-aqdam. Dia akan melintasi titian sirat dengan begitu pantas, hari di mana digelincirkan tapak-tapak kaki orang, ya, jatuh ke dalam neraka yaumul qiyamah esok. Seram belum rumah kita, ya. Buat perangai baik je. Muka masam kita tengok kan, takut tengok, teruk daripada jeruk ni. Tapi Ramadan ni senyum, senyum sikit-sikit, senyum, ya. Buat baik aja Ramadan. Allah, ya. Hadirin rahimakumullah, Nabi kata lagi. Nabi kata, wa man khaffafa fihi hadha syahri amma malakat yaminuhu. Siapa bulan Ramadan ni dia meringankan akan kerja orang bawahan dia, bagi ringan, ya. Apa dia dapat? Khaffafallahu alaihi hisabah. Dia akan dapat keringanan pada hari kiamat nanti bila Allah Ta'ala calculate, hisab, account amalan dia. Buatlah apapun yang bagi ringan. Buatlah apapun yang bagi ringan, ya. Tapi tuan-puan, sebagai pekerja, kita jangan ambil kesempatan. Kan? Nak naik lift, kita bawa banyak barang. Bos kata, mai sikit saya bawa. Kenapa bos? Ramadan, bagi ringan pekerjaan staf saya, Allah akan ringankan esok. Amin insya-Allah. Kiraan amalan, ya. Bos nak ringan lagi tak? Bos bawa semua bos. Melampau betul, kan? Gurau tu. Hadirin rahimakumullah, Nabi kata lagi, yang ni best. Yang ni saya nak kita baca ramai-ramai. Waman kaffa
fihi syarrahu kaffallahu anhu ghadabahu yauma yalqahu. Allah. Siapa yang tahan jahat dia dalam Ramadan, dia ni jahat tapi dalam Ramadan aku tak mau jahat, malu ke Allah Ta'ala Ramadan, malu ke Allah Ramadan ni. Apa Allah Ta'ala kata? Allah Ta'ala tahan marah Allah pada orang ni hari dia jumpa orang ni kelak. Mana nak cari bulan lain? Itu yang kata Ramadan ni pesta ibadah betul. Ibadah dia apa? Tak buat jahat. Dia tak buat baik tapi dia tak buat jahat. Baik dia tak buat, jahat pun dia tak buat, duduk diam. Orang kata hang bukan main cakap dia tak mau Ramadan, malu dengan Allah. Allah Ta'ala jumpa esok, ya, malaikat sampai tanyalah esok, ya Allah, kenapa kau tak marah orang ni? Ni amalan dia macam-macam ni, ya. Allah kata Ramadan dia tahan diri dia daripada buat jahat kerana malu pada aku. Dahsyatlah. Tu yang disuruh tadi awal tadi tu, tahan lidah, tahan telinga, tahan macam-macam. Okey. Ni yang kata suruh sambung tali kasih sayang. Dengar. Waman wasala fihi rahimahu. Siapa sambung silaturahim dalam Ramadan, Allah Ta'ala buat apa ni? Wasalahu Allahu birahmatihi yawma yalqahu. Allah Ta'ala sambung tali kasih sayang Allah hari Allah jumpa orang ni kelak. Waman qata'a fihi rahimahu. Siapa putuskan tali silaturahim dalam Ramadan, Allah akan putuskan tali silaturahim kasih sayang Allah besok bila hari Allah jumpa orang ni kelak. Jadi minta maaflah kita dalam Ramadan. Kemudian Nabi kata lagi, wa man tatawwa'a fihi bi salatin. Siapa yang banyak-banyak salat tu, hak duduk buat tarawih. Tuan-puan jangan duduk gaduh. Surau kita buat berapa? 20. Ya, ada hak buat 8, buatlah. Jangan duk petikai nak buat 20. Kenapa buat 20 tak buat 40? Berkeliling keluar 20. Kalau berkeliling keluar 2 rakaat lagi melompat suka. Ya, ni berkeliling keluar 20. Buatlah 20. Tapi Nabi kata siapa yang banyak buat solat sunat, dia dapat apa? Jangan petikai siapa nak banyak solat. Lepas 40 dia nak solat lagi. Solatlah, tak ada masalah. Ya. Kataballah, Allah Ta'ala akan mencatatkan untuk orang ni, menulis satu dekri. Dekri dia apa? Lahu, untuk orang itu, bara'ah, pelepasan, pengampunan, pengecualian minan nar, daripada api neraka Allah. Itulah orang duk buat salat banyak-banyak dalam Ramadan. Biarlah, salatlah, tak ada masalah. Wa man adda fihi fardan. Siapa buat salat fardu macam subuh tadi, jemaah pula tu, ya, kana lahu thawab, bagi dia pahala Allah akan bagi. Man adda 70 faridah fi ma siwah minasyuhur. Allah Ta'ala akan bagi 70 kali ganda, 70 kali ganda salat fardu di luar dari Ramadan. Dia buat salat dalam Ramadan. Tuan-puan, datanglah dalam bulan Ramadan ni jamaah, seru pada diri saya dan keluarga dan semua. Wa man akthara fihi minas salati alayya thaqqala Allahu mizanahu yawma takhifful mawazin. Ni ada salawat di antara salat. Dengar elok-elok. Kita ni kalau ulama tak susun silibus, jenuh kita. Ulama tak susun silibus, haru biru amalan kita. Kita ada majlis, ada tentatif dia. Termasuklah majlis ibadah, ada tentatif dia. Ulama susun bagi elok. Tiba-tiba datang kita kata, apa ni Nabi tak pernah buat. Siapa kata Nabi tak pernah buat? Nabi buat. Tapi para sahabat terdidik. Lalu mereka tak payah lagi nak susun silibus dah. Ya, Nabi dah ajar, mereka boleh buat. Kita lepas solat ni tanya semua, lepas solat berapa ramai yang berselawat. Sedangkan Nabi kata apa tadi? Nabi kata barang siapa yang memperbanyakkan berselawat ke atasku dalam bulan ini, Allah akan beratkan timbangan amalan baik dia. Hari diringankan timbangan amalan baik orang lain. Kita ni yang banyak selawat pahala banyak, orang yang tak selawat pahala dia jadi ringan sikit je. Ulama susun apa dalam Ramadan nak bagi banyak selawat? Di antara salat tarawih ada salawat. Ada orang kata Malaysia aja duk buat. Tak pernah jalan tempat orang ni.
Pergi ke Turki, kotlah Indonesia dia buat juga. Pergi ke Turki. Pergi ke Turki. Mazhab Hanafi lagi. Ya. Di antara salat dalam bulan Ramadan, tarawih, 2 rakaat selawat, 2 rakaat selawat, 2 rakaat selawat. Masya-Allah, tabarakallah. Itu adalah silibus yang disusun supaya orang bersolawat. Tiba-tiba kita kata, apa duduk buat? Memanglah para sahabat dah terdidik dah. Nak cerita pada tuan-puan, zaman Nabi solat tarawih ni bukan ada jemaah. Zaman Nabi buat sendiri-sendiri, Nabi buat sendiri. Sahabat tanya, solat ya Rasulullah? Ya, solat sunat. Nabi kata buat. Ya. Boleh. Salawat tuan-puan. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Silakan salawat. Tak ada masalah. Bagus. Ya, bagus. Itulah dia sebab ada salawat di antara salat. Kalau tak suruh macam tu ada tak? Itu pun ada yang tak buka mulut, ya. Hadirin rahimakumullah. Bagus soalan tadi. Tuan-tuan nak tanya sambil-sambil tu, nak habis dah pun kuliah kita ni, ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, Nabi kata wa man tala fihi ayatan minal Quran. Ramadan siapa baca satu ayat dia daripada Quran. Dengan sebab baca satu ayat tersebut, Nabi kata kana lahu mithlu ajri man khatamal Qur'ana fi ghairihi minasyuhur. Seperti dia dapat pahala satu khatam Quran di bulan yang lain dari Ramadan. Baca satu ayat ya. Tuan-puan masuk juzuk ke berapa dah? Juzuk keempat lah patutnya. Kan? Ustaz saya baru 4 ayat Ustaz. Tak apa lah 4 ayat pun baca. Ya. Ustaz saya baru alif lam, tak jumpa mim Ustaz, kelam. Mengantuk tuan-puan. Ada orang tanya, Ustaz susah nak tidur, buat macam mana Ustaz? Baca Quran. Dia kata, ya Ustaz, bacalah Quran. Baca betul Ustaz. Baru a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wah, menguat. Tu dia, ya. Tapi itulah sebut awal tadi, Quran bagi syafaat siapa yang sengkang mata membaca dia, ya. Kemudian Nabi kata lagi, ayyuhan nas, wahai manusia, inna abwabal jinan fi hadha syahri mufattahah. Pintu-pintu syurga sesungguh-sungguhnya, Nabi kata, bukan bohong, dia dalam bulan ini Allah buka semua. Ya. Fas'alu rabbakum alla yughalliqaha ankum. Maka minta dengan Allah, jangan bagi dia tutup untuk kamu pintu syurga ni. Tuan-puan, dalam bulan Ramadan ni sebenar betulnya segala makhluk selain daripada jin dan manusia, dua makhluk ni, mereka tak kata meremang belum apa dia, lain daripada jin dan manusia, semua bau wangian syurga dalam bulan Ramadan. Yang tak bau dua makhluk ya, jin dan manusia. Yang lain semua bau. Hewan-hewan pun bau tuan-puan. Yang duk berkubang dengan taik tu pun dia rasa wangi. Sebab apa? Wangian syurga. Hanya manusia dan jin tak bau. Kalau manusia, jin dan bau, tak tinggal tika semayang lah kita. Kemudian Nabi kata, inna abwabal wa abwaban niran, dan pintu-pintu neraka, kata Nabi, mughallaqatun, ditutup. Fas'alu rabbakum alla yufattihaha alaikum, minta kepada Allah janganlah dibuka ke atas kamu. Wasyayatina maghlulah, dan syaitan-syaitan semua dibelenggu. Fas'alu rabbakum alla yusallitaha alaikum, minta dengan Allah janganlah syaitan ni menguasai kamu. Pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu, ya Allah. Maka di akhir hadis ni Sayyidina Ali dia bangun, faqumtu, maka aku bangun, kerana hadis ni Sayyidina Ali riwayat. Faqultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ma afdhalul a'mal fi hadha syahri, apa amalan paling bagus pada bulan ini? Allahu akbar. Kita baca ya hadis ni ramai-ramai, hujung pengakhiran penamat hadis ni. Ikut saya ya. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, afdalul a'mal fi hadha syahri al-wara'u min maharimillah.
Intaha, habislah hadis ni, tamat dah. Nabi kata sebaik-baik amal. Bagus itu Tuan Haji, ikut semua kan. Tak apa, bagus. Sebaik-baik amalan Nabi kata dalam bulan ni. Bukan tempat ni aja, tempat lain pun bila saya kata intaha, dia pun intaha, tamatlah hadis, tamatlah hadis. Ya. Memang untuk guru akan kata macam tu kalau kita mengaji sistem pondok lah kan. Bila kita mengaji sistem pondok, duk tunggu untuk guru kata apa? Intaha. Nak balik lah. Nak balik lah. Nak balik dah. Walaupun balik tu bukan pergi mana pun, duduk di pondok juga. Ya. Sayyidina Ali tanya, apa amalan paling bagus ya Rasulullah? Tadi kau senarai festival dia macam-macam suruh buat, sampai tak terbuat kot. Tapi dalam banyak-banyak ni, mana paling bagus? Kan kita suka tanya perangai tu kan. Paling bagus. Nabi jawab, paling bagus wahai bapaknya Hasan, sebab Sayyidina Ali adalah ayah Sayyidina Hasan. Al-wara'u, wara' ni jaga. Kalau kita duduk di kampung, selalu orang sebut waraknya dia. Tu. Warak tu apa? Warak lain tau, alim lain. Alim lain, warak lain. Alim ni ada pengetahuan, tapi kadang-kadang tak warak. Tapi warak ni insya-Allah sebab dia warak kerana dia alim. Apa dia? Menjaga diri daripada benda yang diharamkan Allah. Intaha, habis. Tak ada dah. Nabi kata tak ada dah. Benda paling bagus Ramadan, jaga diri. Benda yang Allah kata jangan buat, aku tak buat. Masya Allah. Jadi macam kes tadilah. Orang tanya, dia dah pahala tak ada dah, buat dosa memanjang, tapi boleh tak buka puasa? Jawablah, puasa Tuhan bagi buka tak? Tak boleh buka. Jaga, jangan buat benda haram tu. Tak ada lah benda lain daripada bulan Ramadan paling afdal. Buat apa? Jaga diri daripada perkara yang Allah haramkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan kah? Tak ada soalan lah. Alhamdulillah. Jangan duk tanya sekali lagi. Semalam ada orang tanya, kih dia, saya suka buka puasa. Ni saya nak beritahu tuan-tuan lah. Saya buka puasa, saya akan lewatkan seminit, 2 minit, baru saya buka puasa. Ini sebab terdidik dengan sistem pengajian pondok, tuk-tuk guru, dia tak akan buka puasa sewenang-wenang dia. Maksud sewenang-wenang apa? Semata-mata tengok jam. Habis tu ustaz, hari lain kita duduk sembahyang maghrib, tak betul ke? Betul. Pasal apa tak betul pula? Tapi tengok, nak bagi jawapan ni. Saya sampai pernah ditohmah bukan-bukanlah. Orang makan, saya kata, kejap lah. Sehinggalah tahun ini baru saya tahu. Sebelum tu nak tanya, ada orang Johor tak dalam Dewan Salat ni? Angkat tangan orang Johor. Orang Johor. 2 orang. 2 orang aja punya ramai-ramai bangsa Johor. 3 orang. IC dia 01. Kalau Selangor 10. Dia 01. Ya. Jabatan Mufti Johor, di dalam takwim solat dia, saya ada takwim solat tu, ya, sahabat saya hantar. Dia kata ni yang duduk bagi-bagi lewat ni, rupa-rupanya ada negeri yang buat amalan ni dan suruh syorkan lagi rakyat buat, cuma tak disebar luaskan aja. Jadi dalam takwim negeri Johor, di bawah tu dia tulis perhatian. Apa dia perhatian dia? Pertama, waktu imsak adalah 10 minit sebelum waktu subuh. Semua orang tahu yang tu. Imsak ni tolong tahanlah tuan-puan. Ni saya ada takwim, nanti saya hantar dekat ayahanda Tuan Haji Jamlus, ya. Waktu imsak ialah 10 minit sebelum waktu subuh. Semua tahu. Jangan buat tak tahu. Kenapa? Kerana waktu tu kita tak tahu. Kok-kok lah fajar sadiq dah naik. Jadi jaga-jagalah. Tu yang kata warak tadi tu. Orang warak ni orang yang jaga. Dah berhenti dah. Beruh gigi dah, gosok gigi dah, buang dah sisa-sisa. Ya, tak duk mengunyah lagi dah. Tak bang lagi, kunyah lagi, tak bang lagi, kunyah lagi.
Sampai tunggu orang qamat. Punya dahsyat. Ini ajaran tak betul. Ya, yang betul jaga. Sebab itu orang tanya, Nabi ni berhenti makan bila? Dijawab oleh isteri-isteri Nabi. Nabi berhenti makan dalam kira-kira 50 ayat Al-Quran dibaca. Nabi tak makan dah. Jadi bila kira 50 ayat tu, kurang lebih 10 minit lah bacaan murattal. Kita baca Yasin murattal 15 minit tu 83 ayat. Ha? Okey, dengar ha. Yang kedua, ni saya hantar sekejap lagi. Yang datang di jam 12. Boleh share dengan orang lain. Kut dia kata ustaz bohong. Untuk lebih berhati-hati, hendaklah ditambah 1 atau 2 minit kepada waktu maghrib. Tambah 1 atau 2 minit. Bukan tunggu sampai Isyak. Kenapa tak buka puasa lagi? Tunggu Isyak. Merapu sungguh yang tu. Tak ada. Ini pasal lah dia duduk baca hadis dekat saya. Radhi hantar tak radhi? Ya. Hang duduk makruh ni. Ke apa saya tanya makruh ke apa? Lewatkan berbuka puasa. Salah. Hadis tu kata umat aku akan selama dalam kebaikan ketika dia menyegerakan berbuka. Hang kena syarah hadis tu. Bila dah masuk waktu yakin dan melewatkan sahur, tu pun jangan lebih sampai subuh, ya. Kena syarah. Kadang-kadang orang baca matan tak syarah, ya. Ni elok-elok. Kami di pondok kan nak beritahu tuan-puan ni, tuan guru akan keluar di laman tu, laman luar macam tu. Tak ada apa-apa hadangan, dia duduk main ni, bulu roma dia. Dia tengok nampak tak lagi liang roma. Lagi nampak liang roma kan, dia duduk main liang roma. Dia kata nanti jap, tunggu jap. Seminit. Tak nampak dah, 2 minit. Buka. Ini dak ni. Ya. Bubuh siap-siap dalam mulut. Kawan-kawan jenis kelakar. Bubuh dalam mulut. Kita pun kata, "Oi, mana boleh makan lagi? Aku bukan luar. Aku bukan telan duduk dalam mulut je." Muazzin baru subhanallah telan. Sebab tu muazzin tengok jam tu betul ya. Yalah orang sini biasa azan berbuka kan. Dan muazzin tolonglah jangan mamai. Jangan jadi dan jangan gurau. Ingat tak DJ yang play azan awal tu? Tuan-tuan tahu tak akibat dia apa? Lesen kena gantung. Jangan buat main tau. Sebab ada setengah orang dia beriman dengan azan. Bang, buka. Sebab tu ada orang gurau, azan awal sikit hari ni. Kan? Azan maghrib awal sikit. Tak boleh. Ya. Muazzin tengok jam tu betul. Di Turki pernah jadi muazzin dia terlelap lepas asar nak tunggu maghrib kan. Dan mazhab Hanafi memang asar dia lewat. Jadi terlelap tu terjaga. Terjaga tu dia kata dah maghrib, pergi mikrofon on azan, habis orang buka puasa. Ya. Esok komplain dengan mufti sebab ada orang yang jenis keluar tengok. Itulah jawapan bila orang tanya, kenapa tempat azan di negeri-negara tertentu dia buat bagi tinggi? Bukan saja bagi tinggi tu sebab nak bagi orang dengar. Dengar dia tinggikan tempat azan tu untuk muazzin tu perhati. Matahari dah terbenam, baru dia azan. Kita hari ni tengok matahari kan tengok jam. Tengok jam. Kita tak pernah tengok matahari. Saya pernah komen kepada waktu belajar dululah Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Lama dah 90-an. Apa? Buka puasa. Waktu tu kita duduk dekat tepi laut. Azan bunyi, sahabat-sahabat makan. Saya kata, tu matahari punya lengkung tu dengan ufuk tu tak habis lagi tenggelam. Orang dah azan. Dia tak kira orang dah azan, dia kata buka aja. Jadi sebab itu Jabatan Mufti Johor dia panggil satu istilah fiqh, saya nak suruh sebut sebab nanti ingat istilah ni. Sebut ya, ihtiyat. 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 Ihtiyat ni maksudnya hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, cukup sekadar tu tuan-puan. Alhamdulillah. Kesabaran tuan-puan menunggu sehingga selesai kuliah sangatlah kami hargai. Mudah-mudahan dapat banyak kebaikan ya di dalam ilmu yang kita dapat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam insyaallah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في شهر رمضان الذي فرضت فيه الصيام وأنزلت فيه القرآن وجعلت فيه ليلة القدر. اللهم أعنا بالصيام والقيام وتلاوة القرآن في هذا الشهر العظيم إنك أنت أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من الناجحين الأولين. اللهم اجعل أولادنا من الناجحين الفائزين الأولين في الدراسات وفي الامتحان SPM وفي كل امتحان وفي كل مسابقة في هذه السنة إنك أنت أرحم الراحمين وفي كل سنة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.